Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muka surah 40. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surah Al-Baqarah. Bukanlah perkara kebajikan itu kamu menghadap muka ke pihak timur dan barat. Jadi kebaikan itu bukan terletak kepada muka kita menghadap timur dan barat. Tetapi sebenarnya kebajikan itu ialah beriman seseorang itu kepada Allah. Kita beriman kewujudan Allah. Beriman Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Apabila sebut Allah, maka Allah mengadakan manusia daripada tiada kepada ada. Kita mengaku bahawa Allah itu Tuhan kepada kita semua, yang mentadbirkan alam, menghidupkan manusia, mematikan manusia, seterusnya ditempatkan kita ke dalam syurga. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah berimannya seseorang itu kepada Allah dan hari akhirat. Beriman dengan adanya hari akhirat, beriman kepada Allah kebaikan untuk kita semua. Beriman dengan hari akhirat, percaya adanya hari akhirat, hari yaumul ba'ts wan nusyur, hari kebangkitan, hari pada mahsyar, hari akhirat, hari penyudah kehidupan kita semua. Itu maknanya akhirat, hari yang penyudah. Sekarang kita duduk di alam syahadah. Dulu kita duduk di alam rahim. Sekarang alam yang kedua, alam syahadah, alam dunia. Dan kita akan berpindah ke satu alam yang berikut, iaitu alam barzakh, alam kubur. Jadi semua kita akan berpindah. Tak ada siapa-siapa yang tak berpindah. Hidup kita mesti berpindah. Daripada alam rahim kepada alam syahadah, seterusnya ke alam kubur. Sama ada lambat ataupun cepat, maka kita pasti akan menunggu hari kematian kita. Maka kita kena bersiap sedialah untuk menghadapi hari kematian. Hari yang menakutkan kita semua. Sama ada kita mau ataupun tidak, pasti kita akan menghadapi kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan menghadapi hari kematian. Maka kita kena bersiap sedia dengan amal soleh. Bagi Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu bermula orang yang cerdik. Cerdik dalam bab agama. Apa maksud orang cerdik yang dikenali oleh Nabi? Iaitu man dana nafsahu, orang yang sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri kita mendekat dunia ni bukanlah lama, sebentar saja. Seperti mana seorang yang musafir dalam perjalanan di tengah hari. Kita berhenti di bawah pokok. Silangnya panas, kita akan meneruskan perjalanan. Itulah kehidupan kita. Hanya 60 tahun, 70 tahun. Jadi kita muhasabah siapa diri kita. Kita makhluk yang lemah. Yang lemah, yang sakit. Bukan sentiasa kuat. Ada orang sentiasa kuat? Tak ada. Makan berubah apa pun, dekat ahli ke dekat apa, dia tak kuat juga kan. Yang kita makhluk ni, dia akan lemah juga.
Kuat pun kuat sementara saja. Ha? Ada lagi? Apa yang tu? Ha? Wali dah. Mana wali? Jadi al-kayyisu itu orang cerdik. Siapa dia kata Nabi? Man dana nafsahu, orang yang sentiasa muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan bersedia untuk menghadapi hari kematian. Berarti kita kena banyak amal soleh. Kita buatlah sepada mana yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sepada mana yang kamu mampu. Maksudnya kita buat amalan, buat setakat yang kita mampu. Kita terlarang rehat tak. Bukan maksud rehat tak sembahyang, kena sembahyang. Maksudnya kalau kita penat, kita letih, sebab kita tahu kita kena berpindah. Kita berpindah macam mana? Kalau dia sentiasa baca Quran, dia jemu juga tak larang. Baca 3-4 juzuk. Kita nak hilang jemu tu, nak hilang kejemuan tu, kita pindah pergi kepada zikir. Dah zikir lama dah. Cari sampai 3-4 ribu contoh dah lah. Lebih masa tak larang jemu, pindah pergi kepada tempat lain pula, iaitu selawat atas Nabi. Habis selawat, mai baca Quran. Jadi kita pindah-pindah. Kalau buat benda tu, dia memang rasa jemu dan sebagainya. Kasar kata berpindah-pindah dalam buat amalan supaya kita nak menghilangkan jemu. Jadi mempersiapkan dia cerdik, orang yang muhasabah diri dan orang yang mempersiapkan dirinya dengan amal soleh untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Wal ahmaqu, dan bermula orang yang bodoh. Bodoh sama bodoh. Tadi cerdik sebab dia muhasabah diri, fikir abang hati. Itu orang cerdik. Hak bodoh pula wal ahmaqu, dan bermula orang yang bodoh man atba'a nafsahu hawa, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu dia. Nafsu kata nak, semua dia ikut. Kita ada 4 buah dah, beli lagi. Sampai 10 buah untuk pakai kat rumah. Itu nafsu. Motor ada sebuah cukup ni sampai 10 buah. Apa nak apa? Nak bangga. Nak tunjuk kat orang. Kata aku ni duit banyak, beli hebat. Lebih baik ada duit banyak, tekah orang. Buat surau. Saja orang pergi buat umrah dan sebagainya. Ni duk impun kat rumah dengan harta benda. Tak boleh bawa ke mana pun. Boleh bawa tak? Kita 10 buah. Boleh bawa pergi. Dah pergi buah. Orang tak bagi pergi lah. Jam mewah pun tak boleh bawa. Stoking buruk boleh bawa. Iman tak bagi kan. Maksudnya aku bawa aku nak anak dia kata ayah aku wasiat supaya selalukan jam ratu dan buat aku sayang nak jam. Tapi tidur dia pakai jam tu. Iman dia tak lagi. Tak boleh. Kena buat. Hanya yang ada kepada kita apa dia? Kain kafan. 3 helai kain kafan yang putih melambangkan bersihnya kita pergi kepada untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari semua kita tinggal. Anak kita tinggal, isteri kita, harta benda yang banyak-banyak, harta benda kebun getah, barang belum. Semua tinggal. Masuk alam barzakh, alam kubur. Yang nak teman kita apa dia? Amal soleh kita yang tempat kita buat. Amal solat kita, solat beberapa rakaat yang kita sempat buat di tengah malam, solat tahajud dan sebagainya. Itulah solat yang akan mensyafaatkan kita di akhirat itu. Harta benda yang banyak, yang tak manfaat, yang tak bagikan, ada manfaat, tak ada apa, kosong. Duk bangga apa? Sebab kita masih kita tinggal hati. Kalau ada harta banyak, kita gunakan harta itu ke jalan Allah SWT. Tanah ada hulu-hulu, buat masjid besar. Itu manfaat, sedekah jariah dan sebagainya. Wa tamanna, apa dia tamanna? Wa tamanna 'ala Allah al-amani. Jadi orang yang bodoh tu orang yang sentiasa ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah al-amani. Dia bercita-cita untuk bertemu dengan Allah, untuk mendapat syurga Allah yang indah-indah. Mari aku segar. Baca Quran pun segar. Tak ikut hawa nafsu. Amal baik tak pun segar nak buat.
Cita-cita nak masuk syurga yang mudah. Adakah dia boleh masuk syurga dengan mudah? Syurga yang indah-indah ya Allah Ta'ala. Tak boleh lah ibarat si oi. Kena berubah jadi orang yang baik. Dan malaikat, beriman dengan adanya para malaikat. Ni malaikat di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, Raqib, Atid, Adil, catat amalan kebajikan kita, amalan kejahatan kita, semua dia. Perkataan kita duk semang kosong, benar lama, duk mengumpat, duk macam-macam, duk kata ke orang, semua malaikat dia detik. Akhir-akhir itu kita baca, ini amalan aku baca. Aku tak mahu baca lah, ya Allah. Kena baca. Kalau orang kafir disuruh baca, maka kata kepada Allah, ya Allah, ambil kami ni, letak dalam masa. Siapa suka nak baca dah? Sebab malu kepada khalayak ramai. Dan segala kita beriman dengan segala kisah-kisah Allah dan sesilan Nabi-Nabi dan Rasul, itulah yang dikatakan kebaikan kepada kita semua. Akidah yang sahih, yang betul adalah menjadi asas agama Islam. Kerana akidah tersebut berlandaskan dalil-dalil syar'iyah, dalil syarak daripada Quran dan As-Sunnah, di mana amal ibadat seseorang itu hanya sah dan diterima Allah jika amal ibadat mereka itu terbit dan datang dari akidah yang sahih. Maksudnya kalau akidah kita betul, maka amal ibadat kita pun betul lah. Kalau akidah pun tak betul, akidah tak tahu, akidah tanya sifat wajib bagi Allah ada berapa, tak tahu. Apa dari adanya Allah, tak tahu. Apa yang dia tahu? Tapi rajin sembahyang, rajin puasa, tanya bab akidah tak tahu orang tu, maka akhir akidah dia tak betul, tak sah, amal ibadat pun tak sah juga sebab diikut sekali. Sebab akidah ni dia asas tunjang kepada agama kita lah. Sebaliknya, jika amal ibadat mereka itu bukan terbit dari akidah yang sahih, yang betul, iaitu dari orang-orang kafir, orang musyrik dan musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan perkara lain, maka amalan-amalan mereka itu tersia-sia sahaja, tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kafir, orang musyrik, dia buat apa pun tidak sah. Tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab akidah dia tak bersih. Buat pilih kebajikan, terima sana, terima sini, buat kebajikan. Hanya dia dapat kebaikan tu kat dunia saja. Mungkin Allah Ta'ala panjangkan umur dia, kemungkinan Allah Ta'ala luaskan rezeki dia sebab dia rajin infak, rajin belanja orang dan sebagainya. Tapi di akhirat itu amalan tersebut haba'an mansurah, seperti debu yang berterbangan. Maksudnya kosong, tak ada tolong apa, tak ada syafaat dia. Terjadi dia mengucap kalimah syahadah, beriman kepada Allah, barulah datang kebaikan itu. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang ingkar tak ikut akan syariat Islam sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amal yang baik, dan pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Maksudnya dia beriman, lepas tu dia kufur, dia jadi murtad. Akidah dia terbalik, jadi murtad, maka segala amalan dia semua jadi sia-sia belaka. Firman Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah,
nescaya akan tetap gugur amal kamu. Maksudnya orang yang menyekutukan Allah, dia jadi murtad, semua amal kebaikan dia gugur, dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Rugilah. Firman Allah, walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, dia mendustakan ayat kami maksudnya dia tak beriman kepada Allah, kepada Rasul. Tak beriman tentang kewujudan Allah dan pertemuan hari akhirat. Dia kata hari akhirat tak ada, masih jadi tanah. Gugurlah amal-amal mereka yang baik. Mereka tidak diberikan balasan pada hari kiamat. Balasan baik tak ada langsung. Yang dapat balasan jahat, melainkan bagi apa yang mereka telah kerjakan dari perbuatan kufur dan maksiat. Yang keempat, firman Allah, wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sesiapa di antara kamu murtad, yakni berpaling sadar, masuk agama lain dari agamanya, jadi agama Islam, lalu ia mati sedangkan ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dunia pun hilang, akhirat pun hilang, tak ada langsung. Dan mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya neraka itu selama-lamanya, tak keluar dah. Hidup dalam neraka selama-lamanya, tak dikeluar dari neraka dah. Setiap saat mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ini, ciri-ciri akidah yang sahih, yang betul ialah tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan perkara lain, dengan benda lain. Apa maksud dia? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Iaitu mengiktirafkan dengan iktiraf yang jazam, iktiraf yang putus kata kewujudan Allah itu, tak ada berbelah lagi. Kepercayaan yang pasti dan tetap tentang kewujudan Allah, bahawa Allah Ta'ala adalah satu, esa, tidak berbilang-bilang dan tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kita buat apa pun, kita semua sadar kepada Allah, kan? Lillahi Ta'ala, kerana Allah buat apa pun, bukan kerana yang lain. Amal ibadat kita buat hanya kerana Allah, bukan kerana lain. I'tiqad dan kepercayaan mereka seperti tersebut dalam ilmu akidah, dipanggil aqaidul iman, simpulan iman, atau ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, adalah akidah yang sahih, yang betul. Dan mereka tidak menyembah sesuatu yang lain kecuali menyembah Allah yang Maha Esa, dan tidak menyekutukannya dengan Allah tu dengan perkara yang lain. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Setiap umat ni ada rasul. Kalau kita, Allah Ta'ala hantar kepada kita seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi kat bumi, nama dia Muhammad, terpuji. Nama Nabi kat langit, nama apa? Ahmad. Muhammad terpuji, Ahmad pun terpuji juga. Cuma nama Nabi Ahmad tu kat langit. Penduduk langit maka kenal nama Nabi dengan nama Ahmad. Penduduk bumi kita kenal nama Nabi dengan nama Muhammad. Jadi kalau kita selawat dalam tahiyat awal ataupun akhir, dan kita selawat dalam tahiyat akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sebut Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Ahmad, batal sebenarnya. Batal sebenarnya.
Sebab apa? Sebab Ahmad tu nama Nabi kat langit. Kat bumi kita kena sebut Muhammad. Pula pasal nak berubah, nak cari Ali baru, ayah kena selawat. Boleh pada orang, Allahumma shalli ala sayyidina Ahmad, tak sah semuanya. Yang sah hanya 3 sirah, 3 lafaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sah. Allahumma shalli ala Nabi, sah lagi. Allahumma shalli ala Rasul, sah. 3 sirah ni sah. Dia pergi buat tempat pula Allahumma shalli ala Ahmad, tak sah lagi. Tahiyat akhir lah. Tahiyat akhir tu selawat ada Nabi wajib. Kalau tak selawat tak sah mayat. Tahiyat awal tak apa, dia sunat arba'ah. Kita lupa, kita sunat sujud sawi. Tak sujud sawi bagi dalam selesai. Tak ada masalah. Di balik itulah nama Nabi ni 805 nama. Nama Nabi Muhammad 805 nama. Kalau disuruh hafal, kita boleh hafal tak? Hak 23 nama Nabi pun tak ingat. Al-Bashir, Al-Nazir, Al-Mahri, tak ingat. Cari kitab selawat yang dikarang oleh ulama Pakistan. Ulama yang terkenal, masyhur Pakistan. Nama Syekh Musa. Arwah dah. Hari kematian dia tu 3 hari. Kubur dia wangi. Wangi di kepala lain, wangi di badan lain, wangi di kaki semua lain. 3-4 tempat wangi tak sama berlainan. Dan wangi itu tidak ada kat dunia ni, datang daripada Allah Ta'ala. Ada ahli kampung tu, dia ambil tanah pemerintah Pakistan, mereka membenteraskan khurafat. Sebab orang kelapa ramai tu kita tengok takut jadi khurafat, takut jadi syirik. Kan tak tahu orang tengok pelik dia lagi dia picung atau misal atau peluk lah apa. Dah buat benda khurafat. Maka ahli orang kampung orang tu dia dah cekak tanah tempat syekh itu mati tu. Dia cekak tanah, dia bagi rumah. Tanah tu pun wangi. Wangi semua, dia kata tak payah hilang wangi tu. Dia bukti. Jadi ulama ni dia sekarang tidak selawat menggunakan 805 nama yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tak Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Ambil, buat kitab selawat. Nama kita tu Al-Barakatul Makkiyah ala Salawatin Nabawiyah. Dan dia buat selawat tu, dia buat 7 hizib. 7 hizib, 7 hari. 1 hari, 1 hizib. Dia buat bagi bahagian supaya orang boleh baca selalu. Jadi 7 hari habis 7 hizib. Kalau kita rajin baca sehari 7 hizib, lagi baik. Takut dia baca sehari 7 hizib, dia tinggal setahun. Dia kata terlempang pula. Dan banyak riwayat mengatakan orang yang memiliki kitab tersebut, ada satu hamba Allah disimpan dalam rumah dia tak terbakar disebabkan berkat kitab selawat. Berkat kitab selawat. Kita boleh beli kitab itu untuk kita amal. Saya beli, simpan di rumah satu. Dia bahasa Arab. Selawat. Simpan dalam kereta tu. Jadi kereta tu berapa kali dah? Orang nak belah dah. Tapi mungkin tengok berkat selawat ni simpan tu selawat atas. Tapi orang tak baca juga. Kau orang yang simpan juga selawat. Orang lain tak bilang pun. Itu baru simpan. Baru simpan. Kalau baca lagi balik, dia ada hak buku besar dan ada kita beli, kita aman, kita baca. Cepat, ada cepat.
kulit lebat. Dalam Shopee pun dah. Alah mudah beli kitab. Tak macam dulu. Dulu tak kena naik seri di Pustaka Darussalam. Lah tu dia, tarik dah. Ada tu jadi. Tak ada bahasa Arab tu. Tak. Dia bahasa Arab. Selawat. Dia selawat semua. Semua selawat. Allahumma sholli selawat. Lagi. Kat saya ada contoh. Kalau nak tengok nak hilang. Kalau nak, tak apa dalam. Kita letih baca Quran. Kita suka baca selawat pula. Habis selawat sebab berjemu. Baca Quran pula. Dua-dua dapat. Quran kita mendapat. Selawat pun dapat. Ini kita tukar-tukar. Seorang Rasul dengan memerintah. Rasul itu memerintah, dia menyuruh mereka itu kepada umat dia, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhlah taghut. Apa maksud taghut? Syaitan, berhala dan apa-apa sahaja undang-undang yang menyesatkan manusia, semua taghut. Undang-undang yang menyesatkan manusia, yang mengikatkan manusia untuk beriman kepada Allah, semua taghut belaka. Orang yang menghalang daripada kita beriman kepada Allah pun tahu. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, malaikat kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Semua mesej Nabi-Nabi dan Rasul maka mengajak umat apa dia? A'budullah, beriman kepada Allah. Cuma form syariat semua berbeza, tak sama. Syariat Nabi Adam, syariat Nabi Muhammad tak sama. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad pun tak sama. Kalau syariat Nabi Adam dulu boleh kahwin adik-beradik, abang boleh kahwin dengan kakak, kakak boleh kahwin dengan adik lelaki, boleh kahwin dengan beradik. Tapi syariat Nabi Muhammad tak boleh, diharamkan. Kalau syariat Nabi Musa, kalau kain kena najis mesti kena gunting, tak boleh basuh. Orang yang buat dosa nak taubat mesti kena bunuh sesama sendiri, barulah taubat maka diterima oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad buat dosa macam mana besar sekalipun, dia angkat tangan, dia bertaubat kepada Allah sebagai taubat nasuha, maka Allah Ta'ala terima segala taubatnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya. Jadi Quran nak kita baca, ayat dia tersusun indah, tersusun elok, ada sastra dia, ada balaghah dia yang begitu tinggi. Kalau kita baca Quran, yang menyebabkan hati kita tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, kita mengingat Allah, kita baca Quran, kita ingat Allah. Tatma'innul qulub, boleh mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Lagi banyak kita baca Quran, hati kita pelan tenang. Yang tak tenang tu, dia segar baca Quran, tu hati tak tenang. Habis sangat. Kalau segar pun nak baca Quran, dia ambil kaset, dia buka, lama dia dengar pun ada pahala, ada manfaat. Ni baca Quran pun tak mau, dengar baca Quran pun tak mau, duduk lena. Kalau segar juga, baca surah Ikhlas tu banyak-banyak. Itu dia tafakur. Pengaji baru. Tak nak penuh ini. Mari. Dia kena ambil syurga. Kena orang budak lagi. Dia kena dumpang pun.
Lagu mana? Mau kerja betul tak? Dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan Quran dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang amat bijaksana lagi amat mendalam pengetahuannya. Al-Quran yang demikian sifatnya, sifat Quran diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran datang kepada manusia, nak ajar manusia untuk mengenal Allah, siapa yang menciptakan bumi langit. Nak bagi kenal ke manusia, kita ni ada Tuhan yang bernama Allah. Itu Quran datang nak bimbing manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala tersebut menjelaskan suatu amalan dan peribadatan yang diterima Allah ialah peribadatan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu hanya semata-mata kerana Allah yang Maha Esa saja. Bukan kerana lain. Kalau buat kerana lain tak boleh. Dan peribadatan mereka dikerjakan secara khudu'. Apa khudu'? Merendahkan diri kepada Allah. Kita buat ibadat pada Allah, kena ada khudu', merendah diri kepada Allah. Dan raghbah. Nah, raghbah itu dia kemahuan sendiri. Rasa gemar, rasa seronok dan bergembira mengerjakannya pada lazat. Kita sembahyang, kita rasa seronok, rasa lazat, rasa khusyuk. Sebab apa? Kita memahami apa yang kita buat. Sebab kita khusyuk. Kalau kita tak khusyuk, bermakna kita tak faham apa yang kita buat. Kita sembahyang, tapi kita tak tahu dalam sembahyang itu apa yang kita buat. Sebab itu perkara yang nak mendatangkan khusyuk adalah kita mengetahui makna-makna yang kita ucap dalam sembahyang tu boleh menyebabkan kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemahuan sendiri dan bergembira mengerjakannya. Dan rahbah itu dia merasa ketakutan terhadap Allah, turun kepada Allah. Nah, kalau tak buat benda-benda ni, masuk neraka, masuk turun dengan neraka Allah. Serta kasih kepada Allah secara ikhlas, tulus hati, dan menghinakan diri kerana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din, ala lillahi dinul khalis. Adalah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan seluruh hati. Maksudnya kita menyembah Allah ikhlas ni, maksudnya kita sembahyang ikhlas kerana Allah. Sebab Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang kerana Allah. Dia ikhlaslah. Tapi dia kata sembahyang sebab aku nak masuk syurga, nak menghilangkan masa neraka. Ikhlas juga, tapi ikhlas makam yang rendah. Kan? Biasa orang awam dia ikhlas dia macam tu lah. Sembahyang, kalau aku tak sembahyang masuk neraka, kalau sembahyang masuk syurga. Ikhlas juga, tapi ikhlas yang rendah sekali. Ikhlas yang tinggi pada aku sembahyang ni kerana Allah Ta'ala perintah. Kerana kasih sayang aku kepada Allah, aku ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Kerana tu, bukan kerana syurga. Bukan dia tak nak syurga, dia nak. Tapi dia buat amal tu kerana Allah semata-mata. Bukan kerana syurga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci, bersih dari segala rupa syirik. Firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Banyak ayat yang suruh kita sembah Allah semata-mata. Sembah Allah, ikhlas pada Allah.
Jangan mensyirikkan dengan perkara yang lain. Firman Allah, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan seluruh hati ibadat kepadanya, kepada Allah. Janganlah dengan bawaan syirik, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai amal kamu yang demikian. Yang keempat, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Mu'adz radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Ta'ala ke atas hamba-Nya bahawa menyembah mereka itu akan Dia, akan Allah. Jadi hak Allah atas hamba apa dia? Bahawa hamba itu menyembah akan Allah dan tidak menyekutukan mereka itu akan Allah dengan sesuatu jua pun. Itu hak hamba, hak Allah atas hamba. Nas-nas tersebut adalah memberi pengertian yang jelas bahawa akidah yang sahih itu adalah berlandaskan dari syar'iyah, syarak dari Quran dan hadis, dan amal ibadat seseorang itu hendaklah dengan khudu', merendah diri, rahbah, gemar, rahbah, gelul, hubbullah, kasih kepada Allah, tazallul, merendah diri dan ikhlas, bersih kepada Allah, agar mereka benar-benar menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah, bukan menyekutukannya Allah dengan sesuatu apa pun. Selaras dengan wahyu ilahi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Soal Kahfi ayat 110. Sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Dan siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia tersesat dengan sesatan yang sejauh-jauhnya. Oleh yang demikian, ciri-ciri akidah yang sahih tidak ada tolak ansur dalam menghayati akidah yang berlandaskan Quran dan As-Sunnah. Ialah supaya orang-orang yang beriman dan Islam tetap di atas dasar tauhid. Sekalipun banyak godaan, tentangan dan tipu helah daripada musuh-musuh Islam dan orang-orang yang sesat untuk menjadikan umat Islam menyeleweng daripada jalan yang benar, iaitu agama Islam. Sebab itu kita disuruh belajar akidah, belajar bagi faham, bagi hadam, yakin. Sikap orang-orang yang beriman dan Islam yang tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih adalah merupakan suatu ketegasan mereka dalam mempertahankan kebenaran agama Islam. Dan akidah yang sahih itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa baginda di Mekah sebelum dihijrah ke Madinah, di mana baginda telah menolak sebarang penyembahan dan amalan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin di Mekah yang menyembah berhala. Jadi orang musyrikin kat Mekah, ada satu ketika mereka pergi jumpa Nabi untuk nak bertolak ansur dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang kafir, orang musyrik kata kat Nabi, wahai Muhammad, apa kata, setahun kami beriman dengan agama kamu. Kalau kami merasa selesa, kami ikut. Lepas tu tahun depan kamu ikut agama kami pula setahun. Mereka nak bertolak ansur dengan Nabi tentang penyembahan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah turun ayat lakum dinukum waliyadin. Maksudnya tidak ada tolak ansur dah, tak boleh bertoleransi bab akidah. Kafir-kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin Mekah telah memujuk dan mengajak Rasul menyembah Tuhan mereka, patung-patung berhala, selama setahun. Dan mereka berjanji akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad yang Allah yang Maha Esa selama setahun pula. Nak tukar pula. Tahun ni semua kamu, depan semua kita pula. Jadi tak boleh. Cadangan ini dikemukakan oleh sekumpulan kaum Quraisy, di antara Al-Harith bin Khaid As-Sahmi, Al-Asim bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, Al-Asla bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka berkata, wahai Muhammad, marilah mengikut agama kami dan kami mengikut agama engkau. Sembahlah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhan engkau selama setahun pula. Nak bertoleransi bab ibadat pada Allah tak boleh. Jika kami dapati agama engkau dan Tuhan engkau lebih baik, kami akan bersama-sama engkau dalam agama engkau dan menyembah Tuhan engkau. Dan jika engkau dapati agama kami dan Tuhan kami lebih baik, hendaklah engkau bersama-sama kami dalam agama kami dan menyembah Tuhan kami. Ajak orang lah. Ini cadangan yang bodoh. Cadangan kaum Quraisy ini telah ditentang dan ditolak oleh Rasulullah SAW secara berterus terang dan berani, yang didorong oleh semangat keimanan dan ketauhidan yang membara dalam jiwa dan hati batinnya yang tidak boleh dipujuk dan dirayu oleh sebarang apa jua pun. Hebat Nabi. Kau bukan sekadar tu Nabi ditawar jadi raja Mekah Madinah, dia tolak. Nabi ditawar, orang kafir Quraisy nak menghimpunkan emas, perak, berlian, semua tu himpun di kota Mekah dan Madinah, bagikan Nabi. Nabi tolak. Nabi ditawarkan, orang kafir Quraisy nak himpun semua wanita-wanita yang cantik yang sehat, nak bagikan Nabi. Nabi tolak. Dalam Tuhan yang main. Kita bagi 1,000 sebenarnya. No. 1,000 makan 4 tahun. Makan sikit. Seiring dengan peristiwa ini, Allah menurunkan wahyu untuk menguatkan lagi semangat keimanan dan ketauhidan yang berlandaskan akidah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah orang Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mau beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sehubungan dengan ini, Allah menambahkan lagi kekuatan semangat Nabi Muhammad SAW mempertahankan akidah dan tauhid orang-orang yang beriman dan Islam tanpa mempedulikan bantahan orang-orang kafir dan kaum Quraisy.
Dia tak peduli, terus buat kerja agama. Orang ikut ke, tak ikut ke, pengikut sedikit ke, Nabi dia tak merajuk, jiwa dia tak jatuh, tetap membalas semangat untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah fasdaq bima tumar wa'arud 'alal musyrikin, sampaikan terus terang akan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Yang kira Allah. Firman Allah Ta'ala tersebut adalah menjadi dalil bahawa akidah yang sahih, yang betul, tidak bertolak ansur dalam menanamkan keimanan dan tauhid ke dalam hati seseorang manusia. Dan tidak mempedulikan sebarang usaha dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang cuba hendak memecahkan akidah dan keimanan seseorang. Perbincangan dan kesimpulan. Akidah yang sahih, yang pertama apa dia? Akidah yang sahih ialah percaya kepada Allah. Itu akidah sahih. Percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, qada dan qadar yang menjadi rukun iman. Itu. Yang kedua, akidah sahih berlandaskan dalil syarak. Apa dia? Dalil Quran dan Sunnah. Itu dalil yang sahih. Yang tiga, amal ibadat seorang itu hanya sah diterima oleh Allah adalah ibadat yang terbaik dan datang dari akidah yang sahih. Yang keempat, amal ibadat yang bukan terbaik dari akidah yang sahih adalah tersia-sia sahaja, iaitu tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah. Yang kelima, ciri-ciri akidah yang sahih ialah mentauhidkan Allah, iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti dan tetap. Allah Ta'ala itu Maha Esa dan tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sesuatu amalan dan peribadatan yang diterima oleh Allah ialah amal ibadat dikerjakan semata-mata kerana Allah, secara qada, rendah diri, rabah, gemar, rabah, takut, hubbullah, kasih kepada Allah, tazallul, merendah diri dan ikhlas. Yang ketujuh, ciri-ciri akidah sahih juga tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang berlandaskan Quran dan As-Sunnah, supaya orang-orang yang beriman dan Islam tetap di atas dasar tauhid. Yang delapan, sikap tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih merupakan suatu ketegasan dalam mempertahankan agama Islam dan akidah yang sahih. Yang kesembilan, Rasulullah SAW dengan kekuatan akidahnya telah terus berterang dan berani menentang dan menolak cadangan kafir Quraisy dan kaum musyrikin yang mengajak baginda menyembah berhala-hala. Yang akhir sekali 10, akidah yang sahih adalah akidah yang berlandaskan Quran dan As-Sunnah, yang diistilahkan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu apa dia? I'tiqad yang mengikut i'tiqad Nabi Muhammad SAW dan kumpulan orang-orang ramai. Wallahu a'lam. Baca surah ni.